صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فإن أشرق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم إنا نستودعك ما علمتني فاردد إلي عند حاجتي إليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan Al-Fadhil Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi Syekh Muhammad Nur kita dan semua ahli-ahli jana kuasa, sahabat-sahabat muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah pada malam ni saya dapat datang ke sini. Maaflah tuan-tuan, lewat sikit sampai. Tadi keluar tu dah awal hujan. Jadi al-maklumlah ya. Keluar UKM tu dah awal dah. Kita baca malam ni suratul Ikhlas. Kita baca sama-sama suratul Ikhlas. Kemudian kita dengarkan tafsirannya insya-Allah. Tuan-tuan ikut saya. Kita baca sama-sama surah ini. Moga-moga Allah Ta'ala berikan kebarakatan kepada kita semua. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah bahawa Allah Ta'ala itu Esa, Maha Esa, satu. Allahus Samad, Allah tempat tumpuan segala. Lam yalid, dia tidak beranak. Walam yulad, dan dia tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang sama taraf, yang setara dengannya. Surah ini namanya suratul Ikhlas. Kita sering kali baca dalam sembahyang kita, terutamanya sembahyang Zuhur, Asar, Maghrib, sembahyang Isyak dan juga sembahyang Subuh tu kita jarang baca. Tapi kalau saya memang, kalau sembahyang seorang-seorang tu saya baca. Tuan-tuan, saya rasa sembahyang Zuhur pun tuan-tuan baca surah Baqarah. Jadi sembahyang Isyak, sembahyang Subuh tu, jadi lagi-lagi hebatlah. Surah ini banyak kelebihannya. Walaupun surah yang pendek tapi banyak kelebihannya. Suratul Ikhlas, ikhlas tu maknanya kita buat sesuatu perkara itu kerana Allah Ta'ala. Kita buat sesuatu perkara amalan ibadah itu kerana Allah Ta'ala. Hanya ibadah saja. Kita buat kerana Allah Ta'ala. Perkara ibadah itu ta'rifannya ialah kullu amalin fihi ta'atullah. Tiap-tiap perkara yang membawa ketaatan kepada Allah. Bukan kata kita baca Quran, bangun tahajud, sembahyang sunat sahaja. Kita mandi juga jika sekiranya ada kaitan dengan ibadah. Macam kita mandi hari Jumaat, nak pergi solat Jumaat, maka dikira ibadah, dapat pahala, sunat. Maka tiap-tiap perkara ibadah, kita niatkan semata-mata kerana Allah, maka itulah dikira ikhlas. Dan bila kita buat benda-benda yang tidak ibadah ini, jangan sekali-kali pula kita niat kerana Allah. Ada orang tu, contohnya dia pergi clubbing.
Contohnya, waliyazubillah. Maka jangan pula dia niat kerana Allah. Kalau buat benda tidak baik, maksiat, kita niat kerana Allah, maka ulama sifatkan dia itu memperanjing-anjingkan Allah. Ini bahasa yang kesat, bahasa yang dahsyat. Kita dengar pun kita rasa jijik. Siapa-siapa yang niat kerana Allah, dia duduk disko. Orang tanya, kenapa kamu disko? Aku disko ni kerana Allah. Berat. Itu seolah-olah dia memperanjing-anjingkan Allah. Maka kalau sekiranya buat benda tidak baik, maka jangan sekali-kali niat kerana Allah, dan juga jangan niat kerana syaitan, kerana iblis. Kalau niat kerana syaitan, kerana iblis, jatuh syirik pula. Maka tak payah niat. Tak payah niat. Dan kalau boleh, tak payah buat langsung. Itu dah. Itu kaedah dia yang terbaik. Kalau kita buat benda ibadah, kita hanya niat kerana Allah Ta'ala semata-mata, maka itulah dikira ibadah, dikirakan ikhlas. Dan para ulama telah menggariskan di antara ciri-ciri orang yang ikhlas. Dia ada 3. Yang pertama, Allah Ta'ala nyatakan dalam suratul Baqarah, Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kamu membatalkan pahala sedekah kamu. Dan tafsiran para ulama ilmu tafsir, mereka menyatakan bahawa bukan sedekah sahaja, semua ibadah-ibadah yang lain pun sama. Jangan sekali-kali kita semua ni, orang yang beriman, yang rajin buat ibadah ni, kita membatalkan pahala yang kita dapat itu disebabkan dengan 2 perkara ini. Yang pertama, Allah Ta'ala sebut bil manni. Manni mana cerita kat orang. Jadi jangan sekali-kali kita cerita kat orang. Kita sedekah. Contohnya, Tok Imam buat pengumuman nak buat renovation surau. Tok Imam kata siapa-siapa di antara kita yang nak buat sumbangan infak fisabilillah ini, maka bolehlah berjumpa saya dan amatlah dialu-alukan. Lepas announcement Tok Imam tu, kita pergi jumpa Tok Imam. Kita bagi tahu dia, Tok Imam buat quotation berapa. Kemudian bagi tahu saya bagi cek. Kita dua sudahlah, jangan cerita kat orang. Jangan cerita kat orang. Baik. Jadi itu tandanya ikhlas. Tandanya ikhlas. Selang 3-4 tahun kemudian, sekali lagi Tok Imam buat pengumuman. Surau kita ni tanah bocor. Kita kena elokkan tanah kita. Dan kita kena membesarkan tanah kita. Maka sumbangan infak fisabilillah ini amatlah dialu-alukan. Kita dah bagi dah tak? Kita dah bagi dah 80,000 dulu nak. 3-4 tahun dulu kita dah bagi dah, kita duduk diam. Duduk diam. Kawan kita tahulah kita ni ada duit. Dia cuik kita. Dia kata, Mak, hang bagilah dah. Duit hang banyak. Kedekut hang dah. Memang keturunan kedekut. Ada cuik kita, dia nak tahu kat kita, ya, nak? Bagilah, bukannya masuk kubur pun. Dah. Bila dia cuik kita pun melenting. 3-4 tahun lepas aku dah bagi dah 80,000. Aku je tak cerita kat orang. Itu dia. Liciknya syaitan. Bila cerita habis. Habis. Pahala dia habis. Rosak. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut orang beriman. Kita ni orang yang beriman, yang rajin buat ibadah. Tapi banyak di antara kita yang telah membatalkan pahala kita. Disebabkan dengan kita cerita kat orang. Jadi tak payahlah kita nak cerita kat orang. Kalau kita pergi umrah banyak kali sekalipun, tak payahlah. Kita bangun tahajud, tak payah ceritalah kat orang. Tak payah cerita. Bukan sedekah saja. Apa-apa sahaja ibadah yang kita buat, tak payah cerita kat orang. Kalau cerita, Allah Ta'ala sebut kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Maka itu tandanya dia riak. Dia riak. Ini berat. Kita duk ingat akan pahala kita banyak. Tapi bila dibuka buku amalan kita akhirat nanti, tengok kosong. Tak ada dah. Kesan padam.
kesan padam. Dah tulis dah padam balik. Tanya malaikat. Guana padam. Malaikat pun tanya kita balik. Tanya kita pula. Itu. Jadi tuan-tuan, jangan sekali-kali kita cerita kat orang. Jangan sekali kita cerita kat orang. Kalau orang tanya kita, kita ingat, kita kata, tak payah bincang lah. Adakah kamu bagi semalam ada anak yatim pergi minta sumbangan kat rumah-rumah di taman kita semalam? Dia tak ada pergi rumah hang. Ada. Hang bagi apa kat dia? Aku lupa lah. Cakap lupa. Kita ingat, tapi kita buat helah. Kita kata lupa. Kaedah fiqhnya diharuskan. Kita helah. Bukan kita tipu. Kita helah. Kita takut bila kita cerita, takut datang perasaan riak. Ini, dia kita helah. Aku lupa. Tak payah bincang lah. Itulah sebaik-baiknya. Jadi kita kena pakat jaga, tuan-tuan. Pakat jaga. Ada orang tu dia cerita, orang tak tanya pun dia cerita. Orang tak tanya pun dia cerita. Habis begitu ya pahala. Allah, rugi sangat-sangat. Itu yang pertama. Tapi ulama kata, kalau sekiranya anak kita boleh cerita. Kalau anak kita boleh cerita. Bila mereka besar, mereka lawan cakap kita boleh ungkit balik. Boleh cerita balik apa yang kita buat, apa yang kita bagi kepada mereka. Boleh. Sebab anak ini dikategorikan harta kita. Boleh, tak apa. Bahkan anak ini dalam Islam, kalau kita buka dalam kitab fiqh, kalau sekiranya ibu dan ayah mereka curi duit anak-anak mereka, tidak ada sebarang hukuman ke atas kedua ibu bapa mereka. Tidak ada had hukuman. Jadi tuan-tuan boleh curi duit anak tuan-tuan. Boleh. Baik, kalau ikut hukum dunia, ada juga. Dia boleh sue kita kat mahkamah. Jadi pandai-pandai lah. Pandai-pandai. Baik, itu yang pertama. Jangan ceritalah kat orang. Tak payah cerita. Ada juga Allah Ta'ala sebut, ada sedekah yang kita sedekahkan itu kita boleh zahirkan. Pada ayat 264, 265, 266, Allah Ta'ala sebut bahawa ada sedekah itu yang dia boleh dizahirkan. Tapi kalau kita rujuk sebab turunnya ayat itu, di ketika mana Nabi SAW hendak pergi berperang, maka Nabi buat pengumuman kepada sahabat. Wahai sahabat-sahabatku semua, kita memerlukan dana untuk perang. Maka sesiapa yang ingin menyumbangkan harta mereka untuk fisabilillah, maka amatlah dialu-alukan. Maka angkatlah tangan seorang sahabat Abu Bakar. Kemudian angkat tangan Uthman, kemudian Ali, kemudian Abdurrahman bin Auf. Angkat tangan. Dizahirkan. Bila dia angkat tangan, maka dia telah menggalakkan sahabat-sahabat lain juga untuk buat kebajikan. Jadi kalau kita niat bagi sedekah, kita zahirkan, dan kita niat nak bagi galakan kepada orang lain supaya pakak bagi belaka, maka itu diharuskan. Tapi harus kita ingatlah, sahabat ni dengan kita beza. Beza dia punya iman dia. Mereka boleh tangkis perasaan riak, ujub, takabur. Adapun kita ni, kalau kita boleh tangkis seperti mana mereka, maka ianya diharuskan. Kalau tidak, maka tak payah. Sebab itu orang tanya, bolehkah kita buat replika cek besar-besar? Lepas tu masukkan dalam paper, masuk dalam berita, TV dan sebagainya. Bolehkah? Maka hukumnya bergantung kepada kita. Kalau kita ni memang niat betul-betul nak galakkan orang supaya pakak bagi sumbangan belaka, dan supaya orang tahu bahawa ini ada pertubuhan anak-anak yatim, contohnya ibu-ibu tunggal ke contohnya, yang memerlukan bantuan, maka ianya diharuskan. Tapi kalau sekiranya kita datang perasaan riak selepas tu, ujub, takabur, maka tak payahlah. Tak payah. Maka bagi saya, tak payahlah. Takut-takut bimbang datang perasaan riak.
Itu ianya memang diharuskan. Kalau kita niat betul-betul nak galakkan orang supaya pakak-pakak buat kebajikan. Itu mana bil man ni. Yang kedua, tanda orang tu ikhlas, azah, dia tidak menyakiti hati orang. Dia tidak menyakiti hati orang. Biasa kita kat taman-taman ni hari Minggu kan, adalah beberapa kumpulan tu datang, ketuk pintu rumah kita, nak minta sumbangan. Biasalah, kat taman rumah saya macam tu lah. Kat sini saya tak tahu lah kan. Dia bagi salam 3 kali baru jawab. Pertama tak jawab, 2, 3 kali baru buka tingkap tu, barulah jawab. Tak jawab berdosa. Bila buka pintu, kita pun bagilah. Sebab dia kata nak buat masjid. Bagilah. Tak banyak, RM5. Macam tu. Minggu depan, tengok-tengok mari pula. Orang sambung lah. Kita pun buka pintu. Dia bagi salam sekali, kita jawab terus. Kita buka pintu, kita syarah kat dia. Syarah. Badan sihat, malas dah. Ni keturunan pemalas, duk minta syarah. Sejam syarah. Kawan tu berdiri tuan-tuan, sejam. Merah muka tuan-tuan. Duk hentam. Last kali, ambil RM5. Bagi juga RM5. Bagi juga. Tapi sebelum tu, duk hentam macam-macam. Itu mana azah, menyakiti hati. Jadi macam tu juga tidak dapat pahala. Terbatal pahala. Jadi kalau kita nak bagi, bagilah. Tak nak bagi, kita cakap elok-elok. Nak cakap elok-elok. Itu dia. Jadi jangan sekali-kali kita menyakiti hati orang. Apa-apa sahajalah. Kita ni memang suka bangun malam, solat tahajud. Kawan kita tu memang tak bangun tahajud. Kita tanya dia, kamu malam-malam bangun tahajud ke tidak? Dia kata, Allah Ta'ala belum lagi beri kekuatan untuk bangun tahajud. Sedap dia jawab. Kita pun kata, engkau ni memang keturunan pemalas. Bagi tu. Bangun sikit, cakap tak boleh. Kita hentam dia. Kita ni bangun. Bangun. Jadi pada ketika itu ada perasaan ujub, takabur. Jadi tuan-tuan, di ketika itulah dikatakan terbatal pahala kita. Jadi tak payahlah kita nak sakiti hati orang. Berapa ramai di antara kita yang rajin buat amal ibadah. Tapi sia-sia saja, sia-sia saja. Sebab 2 perkara tadi Allah Ta'ala sebutkan. Dan yang ketiga, ulama menambahkan lagi tanda-tanda orang tu ikhlas di mana-mana sahaja dia buat. Dia buat. Tak kira lah tempat orang ramai ke, dia seorang-seorang kat rumah pun dia buat. Contohnya sembahyang sunat maghrib. Bila datang ke surau, tambah-tambah surau syek-syek 8 ni kan. Ramai manusia kan. Surau ni yang paling ramai saya tengok ahli Jumaat nak kuliah. Lepas sembahyang fardu maghrib, pakat sembahyang sunat belaka. Sunat maghrib. Kita ni tengok orang sembahyang sunat, kita sembahyang sunat juga. Orang sembahyang sunat 2 rakaat, kita sembahyang 10 rakaat, tuan-tuan. Waruknya gitu. Tapi kat rumah, hayat-hayat tak sembahyang sunat. Itu dia. Itu tandanya orang tu tak sampai martabat ikhlas. Kalau ikhlas, di mana-mana sahaja dia buat. Itu tahap ikhlas. Itu 3 ciri yang ulama telah berikan kepada kita, tanda-tanda orang ikhlas. Jadi dalam surah ini Allah Ta'ala nak cerita kepada kita bahawa kita ni kena ikhlas, niat kerana Allah Ta'ala. Ketika mana kita melakukan ibadah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahawa Allah Ta'ala itu esa, satu. Ahad mana satu? Ahad mana satu? Ahad mana satu? Kenapa dimulakan hari Ahad? Kerana hari Ahad lah hari permulaan segala hari. Hari di mana Allah Ta'ala mulai jadikan langit dan bumi. Allahu khalaqas samawati wal ardi fi 6 ayyam. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan langit dan bumi semesta alam ini dalam masa 6 hari. Fi 6 ayyam, 6 hari. Dan ianya bermula pada hari Ahad. Pada hari Ahad. Hari Ahad. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Sabtu. Hari Sabtu, hari yang ke-7 itu,
dikatakan, ulama bahaskan, Allah Ta'ala tak jadikan apa-apa, Allah Ta'ala jadikan untuk beribadah, sujud kepada dia. Sujud kepada dia. Semua makhluk Allah Ta'ala jadikan itu sujud kepadanya pada hari Sabtu. Dan mengikut hadis Nabi SAW, bahawa Allah Ta'ala menjadikan Nabi Adam pada hari Jumaat. Last penciptaan, Allah Ta'ala jadikan Nabi Adam AS. Dan ulama juga berpendapat, ada yang memberikan pandangan mereka, jarak di antara satu hari dengan satu hari, hari Ahad dengan Isnin itu berjuta tahun. Ada kata ratus ribu tahun. Itu banyak pandangan ulama. Dan Allah Ta'ala pun kalau kita rujuk dalam Quran, Allah Ta'ala tidak nyatakan apa yang Allah Ta'ala jadikan pada hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Tak cerita. Cuma dinyatakan bahawa Allah Ta'ala jadikan langit dan bumi pada hari Ahad. Bermula pada hari Ahad. Kemudian hari keseterusnya Allah Ta'ala tidak cerita. Dan hari Jumaat itu dinyatakan oleh Nabi SAW bahawa Allah Ta'ala jadikan Nabi Adam AS. Baik. Ulama ilmu falak, di antaranya Syekh almarhum Syekh Mahmud Al-Falaki daripada Mesir, dari Mesir, dan ulama-ulama falak yang lain buat kiraan jarak masa Nabi Adam turun ke bumi sampailah kita hari ini baru 10,000 tahun. 10,000 tahun. Nabi Adam dengan Nabi Ibrahim 5,000 tahun jarak masa. Nabi Ibrahim dengan kita hari ini 5,000 tahun. Nabi Ibrahim dengan Nabi kita Muhammad lebih kurang 3,500 tahun. Kita dengan Nabi kita Muhammad lebih kurang 1,500 tahun. Baru 10,000 tahun ya. Nah. Baik. Hasil perjumpaan saintis, ahli geologi, kerangka manusia. Nah. Yang dah berkurun abad. Dan mereka buat kiraan, buat kajian, mereka dapati ianya dah berjuta tahun. Nah, kita tengok kerangka paru manusia, tubuh macam manusia. Baik. Nabi Adam itu baru 10,000 tahun. Nah. Jadi mari mana ni? Mari mana ni orang? Mari mana? Mari mana? Mari mana? Maka ada di antara ulama, di antaranya Ibnu Arabi dan ramai lagi yang lain. Ibnu Arabi ni macam Ibnu Sina, Al-Khawarizmi. Ibnu Arabi menyatakan bahawa sebelum Allah Ta'ala jadikan Nabi Adam, Allah Ta'ala dah pembuat manusia sebelum daripada Adam. Ini ada kemungkinan benar. Dan tidak salah kalau kita nak ambil pandangan tersebut. Sebab ianya tidak bercanggah dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan Allah Ta'ala tidak pun nyatakan secara qat'i, secara jelas dalam Quran. Cuma ini adalah satu kajian dan pandangan. Tak salah. Jadi sebelum Allah Ta'ala jadikan Nabi Adam, Allah Ta'ala dah pembuat manusia sebelum daripada Adam. Oleh kerana manusia itu telah melakukan pengkhianatan, merosakkan alam, menumpahkan darah, Allah Ta'ala telah kiamatkan mereka. Baik, ulama mereka berikan pandangan berdasarkan kepada dalil dan hujah. Dalil dan hujah ini yang pertamanya mereka ambil daripada Quran. Apa dalil dan hujah yang mengatakan bahawa Allah Ta'ala jadikan langit, Allah Ta'ala jadikan manusia sebelum daripada Nabi Adam? Mereka ambil daripada firman Allah Ta'ala dalam suratul Baqarah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah wahai Muhammad, wa idh qala, ketika mana Tuhan kamu, rabbuka lil malaikati, berkata kepada malaikatnya, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku nak menjadikan khalifah, seorang khalifah. Aku nak ambil seorang khalifah, aku nak jadikan seorang khalifah di muka bumi. Khalifah mana ketua kepada semua makhluk Allah Ta'ala yang lain. Lalu bila Allah Ta'ala bagi tahu kepada malaikat, Allah Ta'ala nak ambil manusia. Dan manusia ketika itu ialah Nabi Adam dan juga Hawa saja. Lalu malaikat protes, qalu lima taj'alu fiha, kenapa kamu nak ambil dia sebagai ketua? Qalu lima taj'alu fiha may yufsidu fiha, sedangkan dia manusia ini suka merosakkan alam. Wa yasfiku dima, suka menumpahkan darah. Wa nahnu, dan pilihlah kami yang setiap bertasbih memuji kamu. Jadi persoalannya malaikat ni tahu daripada mana manusia ni suka menumpahkan darah, suka merosakkan alam.
Sedangkan Allah Ta'ala baru saja menjadikan Nabi Adam dan juga Hawa. Dan ketika itu, hanya Adam dan juga Hawa saja yang ada. Itu dia, itu persoalan. Jadi, kalau kita nak kaitkan dengan hasil perjumpaan, kajian-kajian, maka ia ada kemungkinan benar. Ianya ada kemungkinan benar. Allah Ta'ala telah jadikan manusia sebelum daripada Adam, dan Allah Ta'ala telah kiamatkan mereka. Kemungkinan. Itu satu pandangan. Ada juga pandangan yang mengatakan bahawa manusia pertama itu ialah Nabi Adam AS. Jadi kita boleh ambillah mana-mana pandangan. Tak salah. Sebab itu ilmu berdasarkan hujah. Hari Ahad. Ahad mana satu? Ahad ni satu. Ambil daripada bahasa Arab. Ahad. Ithnain. Thalatha. Rabu. Saya tak pasti ambil daripada bahasa mana Rabu. Kalau Arab, Rabi'. Arbi'a. Kan? Khamis ambil daripada Arab. Jumaat memang Arab. Sabtu Arab. Rabu tu tak tahu, mungkin Sanskrit, wallahualam. Saya memang bidang bahasa Arab lah. Memang bidang bahasa Arab. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu tak pasti. Khamis, Jumaat, Sabtu. Ini kita ni ambil daripada bahasa Arab. Sebenarnya kalau nak ikutkan kepada kajian, kita orang Melayu ni lah bangsa yang paling banyak menggunakan bahasa Arab dalam percakapan kita seharian. Banyak. Kita ni bangsa nombor 2 yang paling ramai penganut agama Islam. Bangsa Melayu. Selepas daripada bangsa Arab. Dan kita juga ialah satu bangsa yang banyak menggunakan bahasa Arab. Hasil kajian ada lebih kurang 3,000 patah perkataan Arab yang kita gunakan dalam kehidupan kita seharian. Tanpa kita sedar, kita dah bercakap Arab. Tuan-tuan tak payah belajar bahasa Arab. Masjid, musalla semua ni kursi lah. Kitab, handset bukan. Itu tak banyak sebenarnya bahasa Arab. Tanpa kita sedar. Tapi belajar juga bahasa Arab lah. Belajar juga bahasa Arab. Belajar bahasa Arab ni dia kena minat. Dan kena ada periksa. Kalau tak ada periksa, dia makin kurang. Kurang. Saya mengajar bahasa Arab, memang option bahasa Arab. Saya mengajar tempat saya je. Ataupun universiti lain pinjam. IPG pun pinjam. Tapi kalau di luar, kat masjid ke kat surau ke kat mana-mana lah kan. Jemput saya mengajar bahasa Arab. Saya kata, minta tolong ustaz lain. Sebab apa? Sebab biasanya hari pertama tu memang saya tahu ramai. Hari kedua, kurang sikit. Hari ketiga kurang banyak. Hari keempat tak ada langsung. Memang kurang. Orang tak minat belajar bahasa Arab. Tak minat. Di fakulti saya, Fakulti Pengajian Islam. Kalau ada student baru masuk, ada 250 orang lebih kurang. Sekarang ni dia kecilkan pengambilan student degree. Sebab ni dah banyakkan research. Kalau 250 orang tu, kalau kita nak suruh student tu sendiri pilih, dia ada 5 jabatan. Jabatan bahasa Arab, Quran Sunnah, Usuluddin, Akidah. Kalau kita nak suruh student tu sendiri pilih kos jabatan bahasa Arab, saya rasa dalam 250 orang tu adalah 4-5 orang. Tak minat tuan-tuan, tak minat. Maka pihak fakulti sendiri yang mewajibkan, kamu ni kena ambil bahasa Arab. Kamu ni dakwah, kamu ni syariah. Itu dia. Tetapkan. Kalau tidak, orang tak minat. Ini satu masalah besar. Bila tak minat bahasa Arab, habis. Tak. Dia tak boleh bawa. Maka dia susahlah sikit. Jadi kita kena belajar juga bahasa Arab. Belajar juga. Dan kena ada periksa. Kalau tak ada periksa, memang. Dan kalau ada periksa pun memang tak bagi langsung. Memang tak bagi langsung. Yang student tu buat ada periksa lah. Sebab itulah dia belajar. Allahus Samad, Allah tempat tumpuan segala. As-Samad ni mana tempat tumpuan segala. As-Samad ni nama Tuhan, tempat tumpuan segala. Nama Tuhan As-Samad. Kita ni ada ketika kita panggil kawan kita seperti mana nama Tuhan. Betul tak? Samad. Rahman. Rahim, Razak. Bolehkah kita panggil nama kawan-kawan kita? Ataupun kita berikan nama anak cucu kita seperti mana nama Tuhan? Bolehkah? Maka hukumnya boleh. Saya tanya, saya jawab.
Jimat masa. Dah lama hari lewat. Hukumnya boleh kita panggil nama kawan kita ataupun kita berikan nama anak cucu kita seperti nama Tuhan. Boleh. Samad boleh. Tetapi jangan kita masukkan alif lam saja. Kalau As-Samad, Ar-Rahman, Ar-Razzaq, kalau ada al ataupun al kat depan, ianya hanya khusus untuk Allah Ta'ala sahaja. Kalau tak ada al, ianya diharuskan. Umum, boleh. Jadi boleh kita panggil Samad boleh. Razzaq boleh. Rahman, Rahim boleh, tak apa. Dan kalaulah kita berdegi nak letakkan alif lam juga, maka kita kena masukkan Abdun kat depan. Jadi Abdus Samad, Abdul Razzaq, Abdul Rahim. Boleh. Jangan sekali-kali panggil Ar-Razzaq. Al-Jabbar tu lain. Al-Jabbar tu memang dia ambil nama Tuhan. Dan memang dia khusus untuk Tuhan. Al-Jabbar. Al-Jabbar. Baik. Lam yalid, dia tidak beranak. Walam yulad, dan dia tidak pernah diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu punya sama setaraf dengan dia. Kufuwan. Kufuwan ni mana sama taraf. Kita pun guna perkataan kupu tak? Kupu. Anak kita nak kahwin, kita tanya dia, bakal calon yang hang cari itu sekupu ke tidak dengan kita lah? Sekupu. Ini banyak bahasa Arab sebenarnya tuan-tuan. Kita guna dalam kehidupan. Kita masuk kepada tafsiran. Tu baru, yang tadi tu intro baru tu. Tak masuk tafsiran. Intro baru tu. Baik, kita masuk tafsiran sikit. Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi SAW, ini hadis sahih. Saya bacakan kitab tafsir Ibnu Katsir. Karena tafsir Ibnu Katsir ni dia banyak hadis-hadis sahih. Tafsir tapi dia tafsir dengan hadis. Tafsir dengan hadis, lepas tu sirah-sirah Nabi, sirah sahabat yang ianya banyak yang sahih. Jadi kita bila dengar tu mantaplah sikit. Ilmu tu mantaplah. Mantap. Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah. Aisyah ni isteri Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis ialah Abu Hurairah. Nombor 2 Aisyah. Aisyah. Sikit Aisyah. Isteri Nabi lain tak ada ke? Ada tapi tak banyak. Habis tu kenapa Aisyah ya? Maka jawapannya ulama kata kerana Aisyah ni memang selalu dengan Nabi. Bukan sebab Aisyah ni isteri Nabi yang paling muda, dan juga anak dara, bukan begitu. Tapi oleh kerana ulama kata ramai isteri Nabi yang lain tu, isteri Nabi semuanya 12 orang. Yang lain semua janda-janda belaka. Mereka telah memberikan hak mereka kepada Aisyah. Kerana mereka merasakan bahawa mereka tak mampu untuk nak layan Nabi SAW, maka mereka banyak berikan hak mereka kepada Aisyah. Maka sebab itulah kalau kita baca hadis, banyak hadis-hadis daripada Aisyah. Aisyah ni memang selalu dengan Nabi SAW. Tak apa. Kalau isteri kita, salah seorang isteri kita yang memberikan hak kepada isteri yang lain, boleh. Tapi nak bagi hak macam mana sebab isteri kita seorang kan? Seorang tu ya. Seorang tu ya ada. Kalau ada dua pun duduk diam-diam kan? Baik. Jadi boleh. Ianya diharuskan dalam Islam namanya misyar. Kita sebut misyar. Boleh. Jadi sebab itulah Aisyah ni banyak meriwayatkan hadis. Aisyah menceritakan bahawa Nabi SAW pernah mengutus seorang sahabat untuk pergi ke tempat berlakunya peperangan semata-mata untuk menjadi imam kepada mereka. Jadi ada satu peperangan yang berlaku, Nabi utuhkan seorang sahabat ni khusus jadi imam kepada sahabat-sahabat Nabi yang perang. Ketika perang pun kena semayang juga, kena semayang berjemaah. Jadi Nabi utuhkan seorang sahabat tu khusus untuk jadi imam kepada mereka. Kalau mereka sendiri yang jadi imam, mungkin mereka uzur, ada masyakkah, luka dan sebagainya. Maka Nabi pun utuhkan seorang sahabat khusus jadi imam kepada mereka. Ketika mana sahabat itu menjadi imam kepada sahabat-sahabat Nabi di tempat peperangan,
lalu dia telah membaca dalam sembahyangnya surah. Lepas Fatihah dia baca surah, kemudian dia baca Qul huwallahu ahad. Itu cerita dia. Sepatutnya tempat perang ni lepas baca Fatihah, baca satu surah sudahlah. Baca Inna A'taina sudahlah. Tak payah bacalah surah lain. Ini dia baca juga Qul huwallahu. Nak cerita rajinnya dia. Begitulah juga pada sembahyang-sembahyang lain pun sama. Walaupun dia dah baca surah lepas Fatihah, tapi akhir sekali dia baca juga Qul huwallahu ahad. Jadi sahabat-sahabat Nabi yang lain ni tak puas hati. Ketika mana mereka kembali, mereka pun menceritakan hal itu kepada Nabi SAW. Maka Nabi berkata, kamu cuba pergi tanya kepadanya. Untuk apa? Kenapa dia melakukan perkara tersebut? Kenapa dia baca juga Qul huwallahu ahad, suratul Ikhlas, walaupun dia dah baca surah yang lain? Kemudian sahabat-sahabat yang mengadu tadi pun pergi tanya sahabat yang jadi imam. Lalu sahabat itu jawab, aku membaca juga suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad itu kerana surah itu merupakan pujian kepada Ar-Rahman. Pujian kepada Ar-Rahman, Tuhan yang bernama Ar-Rahman, Maha Pemurah. Dan memang aku suka membacanya. Rupa-rupanya dia memang suka baca. Dan memang dia baca tiap-tiap kali sembahyang surah tersebut. Lalu, bila sahabat-sahabat tadi pergi jumpa balik Nabi SAW dan cerita kat Nabi, lalu Nabi bagi tahu kepada sahabat-sahabat yang mengadu tu, sekarang ni kamu pergi bagi tahu dia balik bahawa Allah Ta'ala menyukainya. Allah Ta'ala suka sangat-sangat. Dia baca suratul Ikhlas dalam sembahyang dia. Nak ceritanya tuan-tuan, sembahyang ketika perang ni kalau boleh kita nak cepat, nak cepatlah. Dan kalau nak baca surah, baca satu surah sudahlah. Ni duk baca lagi Qul huwallahu. Walaupun ketika itu sekalipun, maka ianya amat digalakkan baca suratul Ikhlas dalam sembahyang. Itu dia. Jadi tuan-tuan, kita memang kena baca suratul Ikhlas dalam sembahyang. Tapi tengoklah pula sembahyang apa. Ni sembahyang Isyak pun baca Qul huwallahu juga. Subuh pun Qul huwallahu juga. Kalau az-zuhur asar tu tak apalah baca Qul huwallahu. Maghrib ke tak apalah. Ni Isyak subuh Qul huwallahu juga. Ada tempat tu kita pergi, Tok Imam tu memang suka baca Qul huwallahu. Zuhur asar memang kita tak dengar lah. Maghrib tu kita dengar lah dia baca Qul huwallahu. Isyak, surah ayat rakaat pertama Inna A'taina. Rakaat kedua Qul huwallahu. Kawan, dah. Subuh pagi esok pun sama, Qul huwallahu juga. Duk main Qul huwallahu Inna A'taina. Maka kita kena buat kajian lah. Kita kena tanyalah. Tanya dia, mungkin dia tak jawab. Tanya ke kawan dia lah. Soal selidik. Kenapa tu imam ni duk baca Qul huwallahu Inna A'taina? Jadi kemungkinan besar hasil daripada soal selidik kita disebabkan oleh kerana elang tak naik, tuan-tuan. Elang tak naik. Sebab tu duk baca Inna A'taina Qul huwallahu. Cuba naikkan elang. Saya yakin sembahyang zuhur pun dia baca surah Baqarah, tuan-tuan. Itu dia. Ni kena naiklah elang untuk imam tu. Kena naiklah elang untuk imam tu. Ni kedekut tak hidup masih. Duit banyak kutipan Jumaat. Paling koman 5-6 ribu. Lepas tu tabung selalu penuh. Tapi kedekut berkira dengan Tok Imam. Tok Imam ni mudah. Ingatkan mudah ke tuan-tuan? Sehari dua tak ada Tok Imam tak apa. Kita boleh volunteer jadi Tok Imam. Hari ketiga mampu kita. Susah. Dan jadi Tok Imam ni kena bagi komitmen 300%. Saya memang tak boleh jadi Tok Imam sebab saya tahu. Tak ada masa. Jadi kita kena memertabakkan golongan Tok Imam. Walaupun MAIS dah bagi gaji atas inisiatif masjid tu untuk nak beri semangat kepada Tok Imam kan. Bagilah lagi. Tok Imam pun nak beli kereta baru juga. Nak buat rumah batu juga. Ni berkira kedekut tak ada masing. Duit ada satu masjid tuan-tuan saya nak cerita. Tak tahulah masjid lain tapi masjid ni saya tahulah.
Akaun dia ada juta-juta. Tapi pengurusan teruk. Nak cerita, tempat kita ni lah, ada juga. Saya memang ada kuliah bulanan kat situ, sebulan sekali. Jadi saya hari Minggu, saya memang jarang pergi sebab saya memang selalu outstation hari Minggu. Saya memang hantar kawan saya. Tapi hari itu tu memang saya pergi. Kawan saya ada. Kawan saya AJK situ. Lepas tu dia letak jawatan. Oleh kerana dia tak tahan. Dia kata, Ustaz dalam kuliah malam ni Ustaz cuba selitkanlah sikit berkenaan dengan penggunaan wang infak orang ramai ni. Sebab teruk sangat Ustaz. Kedekut, berkira. Tuan-tuan bayangkanlah tuan-tuan. Masjid tuan-tuan, ada satu masjid tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkanlah. Nazirnya berkira sangat duit. Dia berkira sangat, dia nak suruh nazir tu makin hari bertambah. Dia tak nak kurang pun. Sehingga kan peruntukan karipak pun dia potong. Susah memang nak buat majlis makan kat masjid tu, susah. Dan kalau buat pun tuan-tuan, dia potong peruntukan karipak. Kalau orang tu 2 biji karipak, dia nak akaun masjid tu tambah tak nak kurang, dia nak buat macam akaun bapak dia punya. Dia potong sebiji karipak. Karipak pergi juga. Allah. Jadi malam tu saya naik semangat sikit lah. Saya naik semangat sikit malam tu. Saya bagi cukup-cukup. Saya kata haram. Saya kata. So kita kuat tak? Haram. Bagi pihak pengurusan masjid, mana-mana pihak pengurusan masjid yang tidak menggunakan wang infak pemberian orang ramai, fisabilillah, yang mana orang berikan untuk fisabilillah, pahala yang perpanjangan, tetapi pihak pengurusan tidak menggunakan, malah memasukkan dalam akaun masjid sahaja. Haram, saya kata haram. Bermula daripada nazir sampai AJK-AJK-nya lain. Saya kata gitu. Dia tengok kita, dia pun naik angin juga. Tapi nazir tak ada tuan-tuan. Saya tak tuju kepada masjid tu, tapi saya kata umum lah. Saya kata naikkanlah, kita guna-guna. Di antaranya naikkan elang untuk imam. Bila naikkan elang untuk imam, barulah semangat. Semaya zuhur pun untuk imam baca suratul Imran, tuan-tuan. Semaya zuhur baca surah Al-Imran, baru semangat. Dan bila naikkan elang untuk imam, Tok Bila pun kena naik juga, saya kata. Tok Bila pun naik juga. Tok Bila, ni lah orang penting. Panggil orang datang masjid. Barulah azan tu sedap. Allah sahaja tuan-tuan 15 harakah. Itu dia. Bila elang naik, semangat lain. Ni kira dengan Tok Bila. Sebab tu lah Tok Bila azan pun ambil syarat. Orang nak mari masjid tak jadi mari masjid, balik sun. Itu dia. Dan saya kata bila naikkan elang Tok Bila, Tok Siok pun kena naik juga. Tok Siok ni lagi penting. Dia lah orang yang mula-mula buka masjid. Saya bangkit habis lah. Dan saya kata kalau boleh, tiap-tiap malam pun tak apa kita buat majlis kenduri, makan-makan. Tak salah. Duit banyak, tak payah masak. Caterer banyak kat keluar kan. Hello kat caterer. Hello. Tak pernah. Bukannya duit bapak kita punya. Saya kata lebih kurang lagu tu lah. Saya kata lebih kurang macam tu lah. Buat. Tak salah. Ni lepas kuliah jemput ustaz je. Ustaz ada AJK je makan. Makmum lain pun nak makan juga. Itu dia. Lainlah tak ada duit. Ni duit banyak. Itu saya kata. Itu dia. Ada tu ustaz sendiri pun tak jauh makan. Macam tu. Macam tu. Saya ungkit lah. Ungkit lebih kurang macam tu lah. Saya ni bukannya serius mana juga. Adalah senda guraunya juga. Tapi kemungkinan mereka terasa lah. Besok hari kawan saya telefon saya, Ustaz. Bagus Ustaz, bagus Ustaz. Bagus. Terima kasih Ustaz. Saya kata, moga-moga mereka mendapat taufik lah daripada Allah Ta'ala. Moga-moga mereka berubah lah. Kononnya lah. Rupa-rupanya tuan-tuan. Rupa-rupanya 4-5 hari kemudian sampai SMS kepada saya. SMS daripada Setiausaha Masjid. Tahulah SU sebab dia lah yang selalu
saya nak bila dah sampai kuliah, waktu kuliah. Saya usaha masjid mewakili pihak nazir masjid sekian. Ingin memaklumkan kepada ustaz bahawa kuliah ustaz di masjid ini diberhentikan. Oh, berhentikan. Kami menjemput ustaz datang ke sini semata-mata untuk memberikan kuliah, menyampaikan ilmu. Tapi ustaz sebaliknya menggunakan ini. Tu dia ada juga, saya kata. Ada juga. Rendah mentaliti memang rendah, tuan-tuan. Saya tunjuk mesej kawan saya, suka habis, suka mereka. Saya tak kisah pun, tak pergi, tapi nak ceritanya ada juga mentaliti macam tu. Baik. Itu selingan. Selingan. Siapa gua apa ni? Abang Syekh Ahmad Anwar kita. Abang Syekh Ahmad Anwar kita. Baik. Kita ada 1.5 minit lagi. 1.5 minit lagi, tak lama. Baik. Jadi elok sangatlah kalau kita baca suratul Ikhlas. Ini hadis sahih riwayat daripada Imam Muslim. Hadis yang berikutnya. Imam Malik bin Anas meriwayatkan daripada Ubaidillah bin Abdurrahman daripada Ubaid bin Hanin, dia berkata, ini seorang sahabat Nabi ni, tuan-tuan. Anas, namanya Anas bin Malik. Dia cerita daripada sahabat Nabi yang lain nama Ubaidillah bin Abdurrahman. Ubaid bin Abdurrahman ni dia cerita daripada sahabat Nabi yang lain nama Ubaid bin Hanin. Dia berkata, aku pernah mendengar Abu Hurairah berkata, bila kita baca hadis, hadis itu daripada Abu Hurairah. Biasanya hadis daripada Abu Hurairah, hadis biasanya hadis. Abu Hurairah ni seorang sahabat Nabi yang setia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah. Sahabat Nabi paling banyak meriwayatkan hadis Abu Hurairah. Abu Hurairah ni seorang sahabat Nabi dikenal sebagai ahli sufah. Ahli sufah ni Nabi yang miskin. Tetapi kebanyakan masa mereka menggunakan masjid untuk dijadikan sebagai tempat mereka belajar ilmu agama. Mereka miskin. Ada rumah tapi kebanyakan masanya mereka duduk di masjid. Semata-mata untuk beribadah dan mendengar ilmu yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ahli sufah. Dan banyak kali Abu Hurairah sehingga kan tidak pergi bekerja. Kalau pergi kerja, dia kata dia tidak sempat dengar ilmu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Lalu dia ikat perut dia, tuan-tuan. Ini hebatnya Abu Hurairah. Kalau kita baca riwayat hidup Abu Hurairah, memang kita naik semangat. Seorang sahabat Nabi yang iblis sendiri pernah ajarkan ilmu kepadanya. Tidak ada mana-mana sahabat Nabi yang lain iblis ajar ilmu kepadanya, melainkan Abu Hurairah. Abu Hurairah pun tak tahu bahawa itu iblis. Iblis kata, kalau kamu baca ayat kursi sekali sebelum tidur, nescaya syaitan, iblis takkan ganggu kamu, keluarga kamu, harta kamu. Esok hari Abu Hurairah pergi jumpa Nabi. Cerita kat Nabi apa yang disampaikan oleh seorang lelaki kepadanya. Maka Nabi kata, anta sadaqta wa huwa kadzubun. Apa yang dikatakan oleh kamu itu benar-benar berlaku. Dan dia yang menceritakan ilmu itu kepada kamu seorang pendusta besar. Itu dia. Terkejut Abu Hurairah. Lalu Abu Hurairah tanya, man huwa ya Rasulullah? Maka Nabi kata, wa huwa iblisun. Itulah iblis. Iblis ajar kepada Abu Hurairah, tuan-tuan, baca ayat kursi sekali sebelum tidur. Jadi kita bermula daripada malam ni, mana-mana mereka yang belum membaca ayat kursi sebelum tidur, kena baca ayat kursi sebelum tidur. Iblis sendiri menyatakan bahawa dia tidak akan dapat mengganggu kita, keluarga kita, harta kita. Jadi pakat baca ayat kursi sekali sebelum tidur. Jangan bimbang. Syaitan iblis tak akan ganggu kita. Tapi kalau orang ganggu kita, orang datang rumah kita, dia masuk rumah kita pukul 3-4 pagi, datang mencuri, masuk mencuri. Janganlah pula kita baca ayat kursi kepada dia. Sebab dia pun tahu juga ayat kursi. Dia terus sambung baca. Itu dia. Caranya, kalau orang masuk rumah kita, ambil kursi, baling kat muka dia. Itu dia.
Itu dia. Dia beza dengan jin, beza dengan syaitan iblis. Baik. Ini Abu Hurairah tuan-tuan. Abu Hurairah memang seorang sahabat Nabi yang unik, pelik. Dalam majlis ilmu, Abu Hurairah ni memang dia minat kepada ilmu. Di mana sahaja Nabi pergi di situlah dia ada. Tapi dalam majlis ilmu ni Abu Hurairah seorang sahabat Nabi yang suka duduk di belakang. Dia suka duduk kat belakang-belakang sana. Dia tak suka duduk kat depan-depan, dia suka duduk kat belakang-belakang. Dah lah suka duduk kat belakang-belakang, kepalanya pula tunduk ke bawah. Style dia macam tu. Jadi sahabat-sahabat Nabi yang lain ingatkan dia tidur. Rupa-rupanya dia tidak tidur. Tuan-tuan, biasanya selepas Nabi menyampaikan ilmu kepada sahabat, Nabi suruh sahabat cerita balik apa yang disampaikan olehnya. Maka dalam ramai-ramai sahabat ni lah, Abu Hurairah lah di antara sahabat Nabi yang dapat cerita balik apa yang disampaikan oleh Nabi SAW tanpa lupa sepatah huruf pun yang keluar daripada bibir Nabi SAW. Ini hebat Abu Hurairah. Sahabat Nabi yang lain terkejut habis. Rupa-rupanya dia tak tidur. Dah. Nampak je macam orang tidur, tapi tak tidur. Jadi tuan-tuan, bagi saya lah, mana-mana mereka yang suka duduk kat belakang-belakang sana. Kepalanya tunduk ke bawah. Kepalanya tunduk ke bawah. Bagi saya mereka itu memang confirm keturunan Abu Hurairah. Keturunan Abu Hurairah. Kita harap-harap begitulah. Harap begitu. Tapi janganlah pula sampai keluar ahli basi. Itu kalau keluar ahli basi, dia baru nak jadi keturunan Abu Hurairah. Dia boleh jadi lagi, baru nak jadi. Itu dia tuan-tuan. Baik. Jadi Abu Hurairah bagi tahu, ini hadis yang terakhir tuan-tuan. Abu Hurairah bagi tahu ketika mana aku bersama Nabi SAW, aku bersama Nabi, lalu Nabi dengar ada seorang sahabat membaca suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Bila Nabi dengar, Nabi pun kata, wajiblah baginya. Jadi Abu Hurairah pun tanya Nabi, ya Rasulullah, apakah yang wajib itu ya Rasulullah? Maka Nabi kata, wajiblah baginya syurga, tuan-tuan. Wajiblah baginya syurga. Hadis ni diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, An-Nasa'i. Dari hadis Malik, At-Tirmidzi mengatakan bahawa hadis ini hadis hasan sahih gharib. Hadis hasan sahih gharib ni di bawah ranking hadis sahih sikit. Dia juga dikatakan hadis yang kuat. Tuan-tuan, kalau kita baca suratul Ikhlas, Nabi kata wajib syurga. Wajib syurga. Tapi tengoklah pula dah, dia banyak lagi syarat-syarat lain. Di antaranya tidak mengeluarkan fatwa membuat tuli. Itu dia. Ni sikit-sikit borah belaka. Setakat borah tak sikit ni menghalalkan darahnya. Ni berat sikit. Jadi kena tengoklah juga nak banyak lagi syarat-syarat yang lain tuan-tuan. Sekadar itu sajalah pada malam ni. Moga-moga apa yang kita dengar ini Allah Ta'ala berikan kefahaman kepada kita, kekuatan untuk kita dapat amalkan. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan, saya ada sedikit pengumuman sikit ya.